Saladin kubur dia jenuh dicari, tapi sejarah dia berjuta orang tahu. Hingga satu-satunya raja Islam yang di barat ada gelaran Saladin. Dia nak pronounce Salahuddin tak boleh, dia pronounce Saladin. Soalan lain Wah. Saya minum air sekejap Haji, apa dari cerita Salahuddin ini, apa yang dapat kita rumuskan untuk motivasi? Saladin ni saya suka tuan-tuan. Saya pasal satu, saya ada sentimental value. Saya tak nak menangis kalau cerita pasal dia. Sebab saya pergi ke makam dia. Walaupun dia telah wafat. Salah satu tempat yang kalau saya tak reti jalan pun saya akan keluar sendiri. Sebab makam dia dekat Masjid Umayyad. Dalam tu adalah makam Nabi Yunus. Kemudian kita ada makam Sayyidatina Ruqyah, cucu Nabi. Kita ada Serambi, tempat Imam Ghazali menulis. Di luar daripada tu dikebumikan Salahuddin Ayyubi di Damsyik. Kerana bila dia menang di Baitul Maqdis, empire dia masih lagi berpangkalan di Damsyik, maka dia dikebumikan di Damsyik. Tempat dia ni tuan-tuan, oleh kerana gini, waktu tu binaan bangunan tu kan dulu, zaman dulu dah besar lah, dianggap dah besar. Tapi pemodenan tak boleh dibuat. Bila Salahuddin ni nak hidup dia ni kekal humble, bahawa kalau kamu datang ke kota Damsyik, kamu datang ke Umayyad, tidaklah kamu akan dapat melihat aku kecuali orang-orang yang mencari makamku. Lebih kurang macam tu lah. Sebab nak besarkan makam dia tak boleh, sebab dia dah terlekat di dinding Masjid Umayyad. Jadi makam dia ni seadanya. Hinggalah tuan-tuan masuk, baru tuan-tuan tahu, tuan-tuan pergi ke makam Salahuddin Al-Ayyubi. Saya ni kalau pergi, dan saya suka bersendirian, sebab makam dia ni orang akan pusing kan. Orang akan pusing, ada shopping, mall, tarikan dunia banyak di keliling Masjid Umayyad ni, mall-mall jual macam-macam. Petang ni orang menjerit, wah, macam pasar jual. Tapi pada hari-hari yang sunyi, sama ada saya tinggal di mana, kena naik Grab, kena naik taksi Grab tak ada waktu tu, saya akan naik, saya akan pergi. Dan saya akan ingat dua perkara. Lelaki penjual stamp, lelaki penjual postcard, dan juga suasana di dalam makam. Jadi makam dia ni sampah disapu lah oleh seorang lelaki, dan dia tak bergaji. Tua dah lelaki ni, 70 dah lebih umur dia. Okey? Dia ni tak bergaji. Saya harap dalam perang ni panjanglah umur syekh yang menjaga makam dia ni. Jadi syekh ni akan sapu sampah untuk memastikan makam tu bersih. Bersih, dia akan duduk, dia akan pegang postcard. Postcard tu semua adalah gambar-gambar masjid yang terindah. Postcard tu bukan dia buat sendiri, dia beli di kedai-kedai je, dia letak. Terpulanglah pada kita nak sedekah berapa pada postcard dia. Satu, saya akan ingat muka dia. Sebab muka dia orang yang sangat redha pada rezeki. Dia duduk tenang je. Komitmen dia tak akan hilang. Bagi tak bagi, dia tak akan pernah hulur postcard tu. Dia tak reti pun nak jual postcard tu. Dia bergantung kepada ketajaman kita untuk faham kata dia ni menjual postcard. Sebab dia duduk, dia diam. Postcard penuh atas riba. Hinggalah kalau tuan-tuan orang yang sombong, tuan-tuan terus jalan, tuan-tuan takkan tahu pun lelaki ni wujud. Kecuali kita ni nak masuk makam ni, kita rasa berdebar-debar. Tapi makam tu comot. Bukan comot, kecil. Tak setara dengan nama Saladin. Jadi kerana kita gementar nak masuk ni, mata kita berwaspada, kita gugup kan, maka kita nampaklah dia. Dia pun senyum. Dia tak boleh cakap Inggeris, dia akan tunjuk. Maksudnya dia tahu nak cari makam kan, dia tak masuk. Pintu tu tak berpagar, kita boleh masuk. Satu, saya akan ingat dia sebab dia tak pernah hulur postcard dia dulu. Dia akan hulurkan tangan dia, kata boleh masuk. Maksudnya dia tahu orang luar ni muka-muka Malazi, muka-muka Indonesia ni, semua ni rabun-rabun, tak pernah nak faham. Makam ni boleh dilawat, tiada pintu, tiada tiket, tiada apa. Jadi dia tunjuk masuk. Saya pun masuk. Kerja dia itu, jadi nampak orang lain lagi, dia tunjuk boleh masuk. Kalau orang datang tu dengan curiga dan rasa ragu-ragu, lepas tu orang pun tanya Salahuddin Ayyubi, dia akan angguk. Saya pun masuk. Dan dalam makam Saladin ni, antara tempat yang paling bagus saudara untuk duduk menyendiri. Tambah kalau saudara dah faham sejarah perang ni, saudara akan duduk menyendiri dan saudara akan dapat rasa bahawa manusia yang hebat disebut dalam sejarah pergi ke tempat dia ni, kubur dia kalau tak ditulis Saladin dan orang tua ni tak sahkan itu kubur Saladin, tak ada siapa yang tahu itu adalah kubur Saladin, Salahuddin Ayyubi. Jadi saya belajar daripada kisah sejarah dia ni adalah, satu adalah kerana dia sepatut naik takhta lebih awal kalau dia ada perang. Maksudnya empire dia ni berpengkalan di Damsyik. Satu lagi empire berpengkalan di Mesir, Fatimiyah. Ayyubiyah ni berpengkalan di Damsyik. Nak menang, dia kena dapat dua-dua empire supaya askar dia ramai, baru dia boleh ambil balik Baitul Maqdis. Kalau dia tak boleh ambil Baitul Maqdis, maka dia pun satu hari
Sama-sama Islam ni, empire apa ni Fatimiyah di Mesir dan empire dia di Damsyik. Nak dijadikan cerita di tengah-tengah ketegangan tu, Saladin tak mau berperang kecuali satu hari datang rezeki dia untuk memimpin empire tu. Maka meninggallah musuh dia ni dengan anak berusia 8 tahun ganti. Kalau anak orang tu 8 tahun tak ada pengaruh, datanglah Sultan untuk Salahuddin perang. Perang dia adalah seorang kanak-kanak, kan kamu tak boleh menang perang ni. Saladin kata tak akan aku berperang. Walaupun Saladin ada dah cita-cita untuk ambil Masjid Aqsa, tapi tidak akan dia perangi kerana dia tak nak orang Islam jadi begitu lemah ketika tentera Kristian sangat kuat di Masjid Aqsa. Maka Allah mudah jalankan, dipendekkan umur anak raja tu. Meninggallah anak raja. Bila meninggal anak raja tu, tiadalah raja di Empire Fatimiyah ni, tiada pemimpin. Maka Saladin datang dengan jalan yang damai, langkah masuk, maka orang-orang di Mesir menyambut dia. Bahawa hari ini kami akan menerima kamu sebagai raja. Dia masuk je tuan-tuan, tahun 1873. Sorry, 1073. Ya, 1073. Dia masuk je tuan-tuan. Yang dia buat adalah memperkukuhkan empire tu. Sebab dia tahu, kata, kalau dia nak rancangkan perang, satu hari berita perang untuk diambil Baitul Maqdis ni akan berlaku. Maka tahun pertama dia masuk, dia bina tembok, iaitu meninggikan kedudukan kota Kairo, supaya kalau musuh tahu dia akan pergi ambil Masjid Aqsa, maka musuh akan menyerang lebih awal. Yang kedua adalah menyatukan tentera daripada orang Arab berdarah Jazirah ni, tanah Arab ni, dengan orang Arab daripada Mesir, supaya bergabung dan boleh berperang dan mendapat kembali Masjid Aqsa. Dia tak sempat menikmati zaman dia jadi raja. Dia naik je terus, fokus dia adalah Masjid Aqsa. Dia susun, dia lalu beberapa perang, dia kalah, hinggalah dia menang perang pada 1087. Dia 1187 dia menang perang. Maka lepas dia menang perang tu, dia balik, dia dalam keadaan uzur, maka dia pun wafat. Dialah antara raja yang naik takhta yang kejayaannya sebagai pemimpin Islam adalah mendapatkan Masjid Aqsa. Itu je. Nak cerita tentang Saladin ni, binaan bangunan pun tak ada, masjid khas yang dia bangunkan untuk diri dia pun tak ada, tinggalan istana mewah yang nama istana tu Saladin Ayyubi tak ada. Jejaklah tuan-tuan daripada Damsyik sampailah tuan-tuan sampai ke bumi Kairo. Di Damsyik saja tuan-tuan jumpa kubur dia. Dan kubur dia dibina tak setara dengan raja-raja yang saya tengok di Asia Tengah. Raja-raja Islam ni, King Timur apa semua ni di Asia Tengah, saya dah melawat 600 tapak Islam ni dalam pengembaraan saya. Sampai ke Saladin je air mata kita menitik. Seorang pembebas Masjid Aqsa, makam kawasan kubur dia tu saya ingat 10 kaki kali 12 kaki kot. Dibina lah sikit. Dia level dia tu macam wakaf ya, makam dia tu. Saya dah berjalan ni, saya tengok King Timur, raja-raja daripada Asia Tengah ni, dengan binaan bangunan segala macam yang menjadi 600 simbol terhebat Islam di Asia Tengah. Saladin itu je. Menjadikan, tapi orang akan sebut. Sebab tu saya katakan, tinggalan yang kita bina sebagai legasi tak menjadikan kita seorang yang besar. Saladin kubur dia jenuh dicari, tapi sejarah dia berjuta orang tahu. Hingga satu-satunya raja Islam yang di barat ada gelaran Saladin. Dia nak pronounce Salahuddin tak boleh, dia pronounce Saladin. Itu saya cerita tentang kognitif yang tuan-tuan nak cerita ni. Saya dah sebut tentang satu adalah disiplin. Bagaimana dia memilih untuk disiplin. Kalau kita kata disiplin perang ni takat kerja, dia perang dan juga agama dia satukan. Sebab tu dia ada satu yang dia panggil buat kemah 4 bulan tu. Dia berjalan malam dan memecat. Bukan pecat, dia suruh balik. Dia tak marah, dia suruh balik. Berarti kamu hanya ada keyakinan kita akan menang perang dari persenjataan, tapi kamu tidak bangun malam dan bersemayang, bersolat malam untuk menunjukkan bahawa kita perlu redha daripada Allah. Mana tu dia suruh balik? Dia suruh balik dalam tempoh pengepungan tu. So saya kata kalau kita baca sejarah, itulah kita belajar. Sebab tu saya selalu bercerita dekat tuan-tuan buku-buku yang saya pilih ni, kerana saya dibesarkan oleh buku-buku yang menunjukkan keterangkuman orang-orang yang berjaya. Dia bagi kita aspirasi. Sebab tu kita belajar sejarah. Bukan semata-mata kita tiba-tiba nak cerita Muhammad Al-Fatih, kita nak cerita Saladin Ayyubi, kemudian kita nak cerita Sultan tentang perang penaklukan Kosovo. Kita proses. Maka kita tahu disiplin yang sangat tinggi adalah amal, itu tauhid. Yang kedua adalah disiplin. Kau boleh upayakan mengepung tanpa cuai. Mengepung tanpa cuai. 2 disiplin. Jadi kita belajar. Dalam kita baca Saladin Ayyubi yang tuan-tuan beli kat saya RM70, RM80 tu, dalam tu ada proses.
yang menghidupkan kata bahawa kita bukan faham je